Negara Thailand bukan sahaja terkenal dengan tarikan destinasi pelancongan yang menarik, malah keenakan pelbagai sajian dari negara yang lebih dikenali sebagai The Land of Smiles ini tentu menjadi pilihan selera seantero dunia. Sebut sahaja tentang masakan Thailand, pasti sudah terbayang akan aroma tom yum yang wangi dan kerabu mangga yang mengiurkan. Sudah tentu sajian masakan Thailand kaya dengan rempah ratu segar dan pelbagai sos sebagai penyedap rasa. Tentunya, keseimbangan antara pedas, manis, masin dan masam menjadi kegemaran ramai tak kira usia mahupun bangsa. Tahukah anda di Malaysia, hampir setiap bulan, pesta makanan Thailand akan dianjurkan di beberapa tempat yang berbeza. Ini kerana masyarakat Malaysia yang majmuk serta menjadi tumpuan para pelancong dari serata dunia menjadikan pesta makanan Thailand salah satu lokasi yang wajib dituju. Antara menu-menu masakan Thailand yang popular di sini ialah seperti Pad Thai, Som Tam, Pad Krapau, Miang Kam, Tom Yum dan Khao Niu, Mamuang ataupun lebih dikenali sebagai pencuci mulut pulut mangga. Ternyata masakan Thailand mempunyai pelbagai menu yang menarik dan lazat. Jadi tidak hairanlah jika ianya dijadikan sebagai salah satu jenis masakan yang digemari ramai, terutama buat penggemar makanan masam dan pedas. Bercakap tentang menu masakan Thailand ni, pasti ramai dalam kalangan anda yang sedang pun terliur dan berkongsi tentang apa agaknya menu masakan kegemaran anda. Khao No Mamuang ataupun lebih dikenali sebagai pulut mangga ini. Pulut mangga ni sebenarnya kalau nak tahu sedikit tentang sejarahnya, bukan sahaja terkenal di negara Thailand ataupun Malaysia, tapi ia antara makanan yang kebiasaannya dinikmati di negara-negara seperti di Laos, Vietnam, Bangladesh, India, tetapi paling popular di negara Thailand. Dan hari ini kami nak bawakan menu jalanan di Thailand ini. Kita bawakan di Sri Pentas. Kita nak kongsikan menu masakan demo pulut mangga dan juga pulut durian bersama dengan Suraya. Apa khabar? Ya, khabar baik. Kita sihat? Alhamdulillah. Okey Suraya, mungkin ramai dalam kalangan penonton tak sabar nak tahu tentang cara-cara nak buat pulut mangga ni. Betul. Sebab katanya ada yang tak nak pulut keras, ada yang tak masak lembik dan sebagainya. Boleh kongsikanlah serba sedikit bagaimana boleh tercetus inspirasi nak buat menu pulut mangga ni. Untuk pulut, first kali kita tunjuk dulu lah. Tunjuk Okey. Boleh nampak? Wangi bau dia. Okey, pulut ni dia ada banyak jenis. Kita pakai pulut susu. Pulut susu ni dia lebih lembut daripada pulut biasa lah. Okey. Pulut biasa pun boleh. Tapi kalau kita nak nampak, sebab kita nak nampak pulut tu cantik, dan untuk dessert sesuai pulut susu. Okey. So, ini kalau pulut susu ni, adakah dia memang mudah untuk didapati di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia ni, ataupun sebenarnya tak semudah itulah. Tapi kita sekarang dah senang kan, kita boleh beli kat Shopee dan sebagainya. Cuma harga tu kita beli dalam talian lah. Okey. Mungkin boleh dikongsikan antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita siapkan pulut mangga dan juga pulut durian ni. Okey, bahan-bahan sekarang ni kita nak tunjuk dulu cara untuk masak pulut. Untuk pulut kita perlukan santan. Okey, dalam santan ni kita dah ada garam dengan daun pandan, itu saja. Garam dengan daun pandan saja. So kita masinkan, masin tu ikut pada kita punya selera lah. Kalau kita nak ada lemak lagi, kita tambah masin, tapi jangan terlalu masin lah. Tapi kalau kita tengok tekstur dia tak perlu tak pekat. Tak payah pekat sangat lah. Okey. Tapi Kemudian first kali kita masukkan pulut. Masukkan pulut. Masuk pulut kat mana sini? Dalam ni. Dalam ni. Okey, saya tolong buat. Bolehlah boleh Fiza. Berapa senduk? Dalam 3 senduk. Maksudnya Suraya, kita perlu tanak dahulu, kukus dulu. Kukus ni, pulut ni kita kena rendam at least 2 jam. Okey, 2 jam. 2 jam lah minimum. Kalau boleh 1 malam. Semalaman, pagi tu kita nak masak ke apa, kita buang air dan kita kukus macam biasa. Kalau lebih kurang 500 gram sekilo tu setengah jam ke 45 minit lah. Biar lama. Setengah kilo pulut kita kukus dalam masa 30 minit. 30 minit untuk dapatkan hasil yang begini. Kita kena check tengoklah kalau dia dah kembang cantik. Dah okey dah. Ini kira dah kembang ni? Dah. Ini dah kembang. Okay. So, kita boleh nampak kan? Jadi, masa di tengah panas, ini santan yang kita dah masak sekejap, tak payah mendidih. Okey. Kita masak sekejap dengan... Tak payah tunggu sampai dia berbuih lah. Kita letak daun pandan dan garam tu. So, Fiza boleh ceduk je. Ceduk je? Yang ni, kita campurkan masa di tengah panas ya. So, dia boleh serap lah. Dia akan berapa banyak kita perlu letak? Yang ini kita kena agak. Kita agak saja. Sebab kita selalu masak, kalau dekat rumah selalu 500 gram sekilo kan. Jadi bila agak-agak pulut tu dah kena santan tu, kacau-kacau je sampai semua kena. Okey, kebiasaannya ada setengah orang dia dah biasa masukkan sekali santan waktu betul. Yang ni betul. Untuk cara ni, ini cara yang paling simple sebenarnya. Sebab kita tak payah kukus semula. Maknanya sebab saya rasa kalau kita nak kena kukus balik, itu yang buatkan kita rasa susah nak masak. Sebenarnya
simple je. Kemudian? Okey, ni dah rata semua. Boleh ratakan dan kita terus tutup. Terus tutup? Ratakan kan saya. Okey, ratakan. Bagi semua kena. Macam mana Suraya boleh dapat idea ataupun inspirasi belajar buat ni? Sebenarnya saya kena buat banyak try lah R&D juga. Sebab dari awal tu memang kita nak kenal pulut ni susah sebab kita dah biasa dengan beras biasa. So pulut ni kita selalu buat kuih kan. Tapi untuk pulut mangga ni memang kita kena try banyak kali lah. Tengok macam mana sukatan dan sebagainya lah. Tapi ini resepi yang paling simple. Okey. Semua boleh buat juga. Kalau kebiasaannya orang meniaga macam-macam jenis perniagaan kan. Ada orang jual tom yam, ada jual kerabu, somtam dan sebagainya. Tapi kalau macam Suraya, bagaimana tercetusnya idea dan inspirasi nak buat menu pulut mangga ni? Sebenarnya saya memang minat berniaga. Jadi saya fikir apa makanan yang saya boleh jual bukan yang saya suka sangat. Maksudnya kalau kita nak jual yang kita suka susahlah. Kita kena cari menu yang orang ramai suka dan saya tanya buat research. Ramai juga yang suka pulut mangga ni. Tapi dikomersialkan lah. Maknanya kita tak ada menu lain, tom yam dan sebagainya tak ada. Menu ini saja. Okey, nak tahu juga kalau kita cakap tentang pulut ni, gunya adalah mangga. Ada kadang-kadang durian juga kan. Tapi nak tahu pula lah jenis mangga yang macam mana sebenarnya yang sedap ataupun sesuai dengan pulut ni. Sebenarnya apa-apa jenis mangga boleh. Tapi yang terbaik pulut mangga lili. Ini lili. Oh, ni lili. Apa-apa mangga boleh sebenarnya. Tapi tak ada nama pizza. Lili nama dia. Mangga pizza. Pizza, okey. Mangga lili paling sesuai. Memang bukan Thailand pakai mangga lili. Cuma kita tengoklah yang mana dah masak, dah manis kita bagi. Sebab dia kena manis. Mangga tak boleh. Okey, ni kena manis. Ini dah siap. Dah siap kan? Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kalau kamera boleh tunjuk. Ini hasilnya. Kita dah rehatkan dia. Kalau boleh setengah jam. Setengah jam. Lama tak apa sebab boleh tahan sampai kalau masak pagi sampai malam boleh makan. Sebab kita Suraya, dah masak. sambil Suraya nak buat plating, kita nak tunjukkan kepada penonton kita. Mungkin sambil-sambil tu mungkin boleh juga dikongsikan kepada penonton-penonton lah kan. Kalau mungkin ada yang teringin nak menikmati hidangan pulut mangga ataupun pulut durian ni, Instagram Suraya sambil-sambil tu. Okey. Pizza nak buat? Pizza buat Pizza ambil tangan boleh? Boleh. Masuk. Lembut ya. Okey, kepada sesiapa yang berminat nak cuba atau nak try pulut mangga, pulut durian, kita ada pulut ayam juga. Ada pulut ayam juga. Ada. Dekat gerai kami, dekat Rasta TTDI. Taman Tun, dekat sajalah. So boleh Google, boleh Waze. Kalau kita dah Waze atau Google tu, tengok macam jauh sangat kan. Alamak macam jauh kan, tak sempat pergi ke apa, boleh call kita untuk buat delivery. Dan visit IG kita, Instagram pulut_pulut. Boleh search pulut-pulut je. Boleh pulut-pulut. Okey, saya suka pulut mangga ni dan juga pulut ayam. Susah nak cari pulut ayam yang sedap dengan kuahnya dan sebagainya. Okey, kita dah kongsikan kepada penonton sambil-sambil tak saya nak rasa. Ada tak setuju? Ya, boleh. Kita nak rasa. Sambil saya nak rasa pulut mangga ni. Kita potong mangga dulu sebab tadi saya tengok kawan saya, dia seronok dia rasa kerabu Maggi, dia rasa tom yam. Sekarang ni nak minum air pula. Sambil saya nak menikmati hidangan pulut mangga ini. Fatin, kabarnya nak kongsikan menu nomcha bersama dengan penonton. Silakan Fatin. Kita dah kongsikan makanan asas, kita dah kongsikan pencuci mulut. Hari ini kita nak kongsikan juga minuman yang mana nomcha yang kita nak bawakan hari ini. Kita nak bersama dengan Muhammad Alif Haikal Busu, pengusaha Thai Nomcha. Betul ke saya sebut? Betul, nomcha. Nomcha, lembut je Alif kata. Okey, Alif, kita bersama dengan Syafiq juga. Syafiq akan tunjukkan demo untuk anda penonton di rumah. Okey, Alif, kalau kita bercakap mengenai nomcha ni kan, sebenarnya kata inspirasi, ilham untuk kita nak sediakan, kita nak buat, nak mengusahakan ni. Bagaimana mulanya? Saya sebenarnya dapat idea ni because kita tengok banyak air yang jual dekat luar sana, banyak base dia coffee. Dia tak ada base yang macam fruity ataupun flavor-flavor yang luar daripada Malaysia. Jadi kita bawakan flavor Thailand ni masuk dalam Malaysia, tapi kita bagi inovasi, maksudnya kita bagi dia ada 5 layer, ada 3 layer supaya bila diorang beli tu diorang rasa macam bestnya. So boleh post gambar dekat Instagram. Itu memanglah baru dah macam Instagrammable. Betul, Instagrammable. Okey, kalau kita tengok yang ni Syafiq tengah buat green tea. Untuk berapa layer ni? Yang ni untuk 3 layer. Because plastik ni boleh untuk 3 layer sahaja. Okey, kalau 3 layer tu maksudnya dia punya susunya di bawah. Betul, susunya di bawah. Yang bawah ni ada susu manis dengan susu cair lah. Dah dicampurkan? Dah dicampurkan sekali. Dan dekat atas ni dia punya teh dia lah. Dia punya teh ni kita pakai serbuk daripada Thailand, teh hijau Thailand. Okey, faham. Yang ni kita punya best seller lah. Best seller.
kena dapatkan. Okey. Diorang kata sama cakap Bangkok punya rasa. Mungkin dekat dalam Malaysia ni ada banyak sebenarnya variasi air. Dekat Thailand pun juga. Tapi kenapa Nom Cha ni yang menjadi pilihan? Adakah awak memang selalu ke sana? Lepas tu macam, nampak menarik ni, boleh bawa masuk ni? Sebab saya rasa dekat Malaysia ni ada, tapi tak ramai yang komersialkan secara meluas. Jadi kita as a Nom Cha KL ni, kita rasa kita nak bagi introduce dekat diorang yang diorang boleh beli air yang sama rasa macam kat Thailand. Dan ada variasi layer juga. So that diorang boleh macam, tak payahlah pergi Thailand, kat sini pun ada. Okey. Kalau kita tengok ni, kita dah ada 2 dah kat sini. Betul. Pejam celik dah 2 dah yang disediakan. Apa sebenarnya ataupun berapa perisa air yang ada di Nom Cha KL ni? Kita ada 10 perisa. Cuma yang kita akan suggest dekat customer adalah green tea, teh ais, lepas tu Nom Yen dengan cream soda. Okey, Nom Yen tu macam mana, Alif? Nom Yen tu adalah sirap Thailand yang mana yang mana kita comelnya dia punya ni dah siap dah. Siapa yang mungkin teringin kan? Ini. Okey, ini sekarang ni Syafiq nak masukkan untuk dia punya cheese. Yang ni milk foam dia. Okey. Yang ni daripada susu full cream tu kita frost dia, bagi dia masuk udara dalam tu, and then jadi foam, and then dia akan jadi. Cuba Syafiq, saya nak tengok apa hasilnya. Okey, ini masih lagi 3 layer ya kawan-kawan. Masih lagi 3 layer. Okey, nak tahu juga cabaran untuk Syafiq untuk nak menyediakan. Dia punya tu nampak kemas, nampak satu persatu. Alif, mungkin kena banyak latihan ke sebelum nak mulakan? Dia sebenarnya adalah ketumpatan setiap cecair yang kita gunakan di dalam air ni yang menentukan kita punya air tu jadi ke tak. Suhu sejuk semua tu akan menentukan sama ada air kita ni akan jadi ada layer ke tak. Macam tu. Okey, Alif, saya sebenarnya tak tahan tau nak tengok boleh. Tadi dia Why not kita bagi cuba. Boleh ke? Saya nak rasa yang 3 layer tu. Boleh ke yang kita green tea? Green tea. Okey. So dia ada cara nak minum dia. Macam mana caranya? Berdasarkan daripada rupa dia nak minum dia, kita sayanglah nak minum. Pusing-pusingkan dia supaya dia bersama. Pusingkan macam tu. Ini cara dia. Cara dia kena shake it. Yes. Sebab dekat bawah dia yang manis. Nampak tak? Dia punya warna dia dah bersatu ya. Lepas tu baru kita ni. Tapi saya nak biarkan yang warna biru tu sebab saya nak asingkan minuman dia. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Lemak, manis. Betul. Lemak, manis. Green tea dia pekat. Rasa. Okey, yang biru pula? Yang biru, yang ni dia ada kita letak extra lebih. Okey. So ini memang sedap. Memang patutlah ramai yang suka green tea ni, Alif. Sebab dia memang sedap. Dia bukan sekadar orang kata kalau warna dia punya rekaan dia, kreativiti dia, tapi memang sedap. Okey. Boleh dapatkan. Okey. Sebenarnya Alif, boleh ke saya letak macam ni? Boleh. Dia boleh duduk. Ini saya punya ya. Okey. So ini kita nak buat untuk 5 layer pula. Betul, kita nak buat 5 Alif bagi tahu tadi, dia selama ni 3 layer je, tapi hari ini dia nak cuba untuk ada 5 layer pula. Nampak dia punya ketinggian plastik ni pun dah berbeza. Kalau boleh Syafiq nak teruskan. Untuk yang ni kita nak buat perisa apa, Alif? Yang ni kita nak buat perisa strawberry. So yang ni strawberry kita akan buat sebagai 5 layer lah. 5 layer. So you nak try buat ke? Bukan nak try buat. Ada ni kawan naik belakang ni, dia pun teringin juga. Oh ya ke? Okay. Boleh. Kalau boleh kan Alif kongsikan juga Instagramnya. Ramai dah terliur kat rumah kita tu. Kita punya Instagram Nom Cha KL. Kita punya TikTok pun Nom Cha KL. Facebook kita pun Nom Cha KL. Memang sedap. Okey, ini saya nak teruskan. Dah ada yang berminat. Okey. Jiran sebelah belanja. Kot belanja ya. Allah tuanku sedap. Okey, sama-sama saya dengan Fiza nak teruskan untuk rasa 3 dengan 5 layer ni. Apa kata kita nak saksikan dahulu VT ini untuk tatapan anda. Jom kita saksikan. Nah, pulang balik. Terima kasih. Ia kelihatan seperti miniatur buah atau sayur, namun kuih berwarna-warni berinti kacang hijau atau lebih dikenali luk chup sebenarnya adalah pencuci mulut diraja yang menjadi sajian di Thailand. Dari seorang pegawai perakaunan, Sakinah Mustafa, 48 tahun dari Kota Baru Kelantan ini mula berminat dalam pembikinan kek dan manisan. Ibu tunggal kepada 4 cahaya mata ini terus berusaha menjana pendapatan dengan menghasilkan luk chup selepas kematian suaminya pada tahun 2019. Masa husband meninggal tu, saya pun tukar. Macam tak tahu nak berniaga apa ke masa tu. Kek pun ramai orang nego. Saya pun macam fikir macam mana saya nak cari pendapatan. Sebab masa tu anak saya semua sekolah. 4 orang. Semua nak perlukan duit. Saya pun masa tu buntu. Masa tu saya berharap pada husband sebelum meninggal. Saya pun fikir. Tak apalah, saya dah try balik. Ilmu yang saya dapat masa saya dah jam 4 dulu. Belajar dengan mak saudara. Saya pun try buat lucu.
Luk bermaksud buah, manakala cu pula bermaksud celup. Pada asalnya, manisan ini hanya dibuat khusus buat keluarga diraja dan orang istana Thailand sahaja. Namun kini, ia boleh diperoleh dengan mudah di sini. Proses dia ni, mula-mula kita kena rendamkan kacang selama 4 jam. Kacang ni kena basuh cuci 7 kali, 8 kali. Kalau tak cuci, dia susah nak masak. Lepas tu dia macam tak comel lah. Dia kena basuh sampai cuci, sampai bersih, sampai air tu jadi putih. Baru kita rendam. Rendam 4 jam atau kita nak kukus ataupun kita nak rebus. Selepas kita masak dengan kukus rebus tu, blender dengan santan dengan gula. Lepas tu kita masak kacau pula atas dapur. Pencuci mulut yang diperbuat daripada kacang hijau ini dan dibentuk menjadi pelbagai miniatur buah dan sayuran ini akan diwarnakan sebelum dicelup ke dalam agar-agar supaya ia nampak berkilat dan cantik seakan-akan buah sebenar. Saya suka orang makan sedap, saya suka, happy bagi saya. Orang kata sedap kat gini, saya suka. Maknanya saya pun macam niaga pun macam dengan mudah-mudah lah. Kalau orang kata kak nak buat untuk tempah, nak macam ngambil buah tangan kat orang, saya sedia buat RM20 siap nak rebel. Ikut pelanggan nak. Siapa sangka dari suka-suka mencuba, kini Luk Cuk inilah menjadi sumber rezeki mereka sekeluarga. Apa yang penting, semangat yang tidak pernah pudar untuk berusaha mengubah nasib diri dan juga ekonomi keluarga. Itulah benar kata orang, di mana ada kemahuan di situ pasti ada jalan. Yang menarik sangat kan Luk Cuk itu. Dan kalau kita cakap tentang menu masakan Thailand ini, pastinya Thailand cukup terkenal dengan pelbagai jenis manisan. Kalau kita pergi ke Bangkok, kita pergi ke Hat Yai, kita pergi ke mana-mana lokasi di Thailand tu, di street marketnya ataupun di night market, memang ada banyak jenis manisan yang akan dijual di sana. Antara lain yang cukup popular di Thailand dan juga di Malaysia, pastinya menu seperti Miang Pla dan juga mi celup. Jadi hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda 2 menu yang dibawakan khas untuk penonton-penonton wanita hari ini bersama dengan Izzati Abdullah. Apa khabar Zati? Khabar baik. Alhamdulillah. Daripada Patani Tom Yum. Okey, cakap tentang Patani ni kan, kebiasaannya orang Patani ni memang pandai-pandai memasak. Ya, betul? Okey, apa menu yang paling sinonim ataupun biasalah dengan mereka yang di Patani ni? Okey, Miang Pla. Kalau Miang Pla dekat sana bakar. Bakar? Bakar. Okey. Tapi kita dekat Patani Tom Yum kita goreng. Kita tukarkanlah ikut cita rasa masyarakat setempat. Okey. Hari ni Zati nak tunjukkan kepada penonton, kabarnya kalau Miang Pla ni lebih kepada menu yang digoreng ataupun dibakar kan. Tapi nak tunjukkan buat sos Kita nak tunjuk cara nak buat sos hijau. Okey. Bahan-bahan yang kita perlukan? Kita ada akar ketumbar dengan daun dia sekali. Okey. Kita masukkan cili hijau. Cili hijau ni tak kisahlah berapa banyak ikutlah kita punya ke 200, kalau yang ni 250 gram. 250 gram. Kita nak pedas kita tambahlah Kalau kita tak nak pedas, kalau kita nak kurangkan pedas dia, kita masukkan cili hijau. Kita masukkan cili merah. Cili merah. Kita gabungkan. Okey. Yang ini? Gula Melaka. Okey. Kemudian kicap soto. Ini je bahan-bahannya? Itu saja. Kemudian kita blender? Ya. Okey, saya tolong blender boleh? Boleh. Okey. Zati, mungkin boleh kongsikanlah juga kepada penonton kan, apa perbezaannya antara sos hijau ni dan juga sos yang berwarna coklat ni? Okey. Apa perbezaannya? Perbezaannya ni, yang ni kita masukkan cili merah. Cili merah besar yang dimasak. Yang sos merah ni agak leceh sikit kita nak buat, agak susah sikit sebab kita kena masak. Kalau yang sos hijau ni kita kena blend macam ni je. Macam ni dah siap dah? Dah siap dah. Ini hasilnya. Okey. Tuan Okey, kalau kita bercakap tentang Miang Pla ni kan, kalau kita lihat ada beberapa bahan-bahan di dalamnya. Kita dah kongsikan cara nak buat sosnya. Okey, kalau di negara Thailand, Miang Pla ini dijadikan menu masakan utama ke ataupun orang kata appetizer, permulaan sebelum nak makan ni macam mana tu? Permulaan juga. Sebab untuk diet pun sesuai juga, Beza. Okey. Sebab tahu cara makan dia kan? Boleh tak kita tunjukkan cara makan? Tapi sebelum tu Zati sekejap. Kita ada 2 jenis Miang Pla dekat sini. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini ada ikan. Sotong, udang dan juga kerang. Tapi kat sini lain pula. Boleh tak kongsikan apa perbezaan antara 2 set Miang Pla ni?
Okey, ini yang seafood miampla sahaja. Okey. Ini adalah King's tilapia miampla. Okey, ini ada ikan? Ada ikan. Okey. Seafood campur dengan ikan. Okey, kalau tadi Zeti katakan sesuai makanan Ini seimbang laksa kan? Thailand. Ini laksa Thailand. Ini nak tanya ni, apa antara bahan-bahannya? Kita ada salad. Kita ada salad, kita ada kubis. Okey, kita ada laksa. So, sesuai untuk diet lah. Okey. Mungkin boleh tunjuk cara kepada penonton, cara sebenar nak makan miang pradi. Sebab kalau saya makan, saya ambil kopi ikan, saya cicah, saya masuk mulut. Tapi sebenarnya cara nak makan tu sebenarnya macam mana? Yang sebenar-benarnya? Cara nak makan, kita ambil macam ni. Okey, kita ambil salad. Okey. Okey, kita letak laksa. Jangan terlalu banyak, nanti tak boleh masuk kan? Tak boleh masuk. Okey. Okey, sikit je. Ini bukan mihun kan, ni laksa? Ini laksa. Laksa Thailand. Okey. Sambil Zeti nak buat ni, mungkin anak boleh tunjukkanlah cara untuk kita goreng ikan tilapia tu. Okey. Nak bagi dia elok ikan tilapia tu kan? Okey. Ikan siakap Okey. Ambil ikan. Ikan. Okey, kita ambil sudu. Oh, kita campurkan sos ni? Campurkan sos. Okey. Kita dah letak laksa, letak isi ikan. So, kita ambil sos merah. Sos hijau dengan sos merah Sos hijau ni, sos merah ni dia macam masam-masam sikit. Dia manis, yang ni agak manis, yang ni agak pedas. Macam cara dia. Okey, lepas tu telah nak Elio. Sebab tu jangan letak banyak laksa je. Okey, yang ini saya cuba makan. Yang ni saya cuba makan. Okey, sambil saya nak cuba rasa salad ni, mungkin Zeti boleh tunjukkan. Kalau tengok Mashita buat ni kan, dia hanya letak garam je pada ikan ni. Betul. Itu je? Itu sahaja. Jangan letak tepung, jangan letak apa-apa. Letak garam sahaja. Okey, kalau kita tengok kan, garam yang digunakan pun bukan garam halus. Garam yang kasar. Garam kasar. Kenapa guna garam kasar tu? Garam kasar, dia tak nak bagi melekat. Okey. Kalau kita bakar dekat Thailand, kita guna garam tebal, yang halus, yang tebal. Okey. Kita nak tutup dia punya ni. Dia ikan tu tutup dengan garam. Okey. Itu bakar. Mungkin Mashita boleh masukkan ikan ke dalam kuali, sambil-sambil tu Zeti boleh kongsikanlah juga Zeti. Sebab kadang-kadang kalau kita dah goreng ikan ni, orang putih kata soggy. Kadang-kadang ikan tu kan jadi macam celembik sikit kan. Tapi macam mana kita nak pastikan ikan ni tetap crispy? Okey. Untuk pastikan kita tengok dekat sana Okey, untuk pastikan ikan tu betul-betul garing, kita kena pastikan minyak tu betul-betul panas. Okey. Okey, Fiza, kalau tadi kita dah kongsikan macam mana nak buat sos hijau, dekat sini Zeti ada bawa juga sos merah yang belum lagi siap. Okey. Okey, so, yang tadi Fiza tanya kan apa bahan-bahan dia kan. So yang kat sini kita dah masak gula Melaka dengan cili besar, cili merah besar dah masak. So kita kena letak bawang besar. Okey, kita masukkan bawang besar. Masukkan bawang besar. Sebut cili. Okey. Ini Fiza tahu tak apa ni? Sebut perasa. Bawang putih. Ini beras. Beras. Inilah yang buat sos ni lagi wangi. Beras yang dah disangai betul. Okey, kemudian kita tumbuk. Kita tumbuk supaya dia kasar macam ni. Okey. Itu yang kadang-kadang kalau kita tengok penonton, teksturnya adalah sedikit likat dan juga pekat kan? Ya. Okey. Nampak dia kasar kan? Bila kita makan tu, kita terasa gigit beras dia. Okey. Okey, ini cara untuk buat sos merah. Okey, kita pergi ke belah sana pula. Kita nak kongsikan menu mi celup. Kalau cakap tentang mi celup ni, ada mi, ada kuih tiaw, ada macam-macam jenis lah kan yang dicelup. Okey, apa bahan-bahan yang kebiasaannya digunakan? Yang biasa digunakan dalam mi celup dekat Patani Tom Yum, kita letak dekat sini ya, kita tunjuk. Okey, bobola ikan, perut, daging, ayam, bobola daging. Okey. Yang special dekat Patani Tom Yum, kalau boleh kita tengok dekat sini, ini yang belum dicelup lah. Okey, kita ada mi hijau. Okey, mi hijau ni mi daripada apa sebenarnya? Mi yang perisa dia wangi, daun pandan. Oh, daun pandan. Mi yang diwarnakan. Tapi kalau kita tengok tekstur dia kan, dia bukan macam mi biasa yang besar-besar tu dia kan. Dia lagi kecil daripada Maggi. Ini yang biasanya kalau customer datang dekat Patani Tom Yum, inilah. Ini best seller lah ni. Okey. Kalau kita cakap tentang kuah mi celup ni pula kan, apa antara bahan-bahan yang digunakan? Okey, untuk mi celup, okey. Kalau boleh kita boleh tunjukkan. Kita tunjukkan. Okey. Apa bahan-bahan dalam kuahnya? Sebab kalau kita tengok kan kuahnya memang sangat-sangat pekat. Okey. Apa bahan yang digunakan?
Kita guna rempah daripada Thailand, Okey. kicap semua daripada Thailand Fiza. Okey, sebab itu yang nak tanya tu. Kalau tak ada rempah kicap daripada Thailand, memang kita tak buat. Tak jadilah. Tak jadi. Itu yang nak tanya tu sebab kalau kita sebab tengok banyak yang share resipi guna kicap macam-macam lah kan. Tak jadi. itu yang nak tanya sebab kalau kita tengok warna sup dia, dia bukan warna jernih. Dia warna dia gelap kan? Gelap. Memang ada kicap dah masuk dalam tu? Ada kicap. Okey, baunya wangi sangat penonton. Kalaulah boleh kita Dah kongsikan. keluar bahan dia. Okey. Kita penuhkan dan kalau kita nak tahu jugalah kan dekat mana sebenarnya kedai dan kalau penonton-penonton nak tengok menu-menu masakan yang lain, ada tak IG-nya? Okey, boleh follow IG Patani Tom Yum. Okey, Facebook Patani Tom Yum. Kita berada di Batu 5 Jalan Gombak. Kuala Lumpur. Kita ada satu cawangan sahaja dekat Kuala Lumpur, Fiza. Kalau Patani Tom Yum yang dekat Bacok, Kelantan ke semua tu bukan kita. Hanya ada satu lokasi saja. Hanya ada satu saja. Kita telah buka di Jalan Gombak dan di Jalan Langkawi dulu. Dan Patani Tom Yum buka sejak 2016 lagi. Okey, maknanya kalau anda nak tak tengok mana-mana menu yang ada di Patani Tom Yum, anda boleh pergi ke Instagram Patani Tom Yum. Okey, ini hasilnya yang dah siap. Sambil-sambil kami nak menikmati hidangan menu masakan Thailand pada hari ini. Anda pun dah salinkan menu-menu tadi, ambil masa bertenang, boleh tengok Instagram tetamu-tetamu kami.